Suara. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada penonton-penonton yang sudah pun berada di dalam live streaming kita untuk menyaksikan perlawanan sukan hoki bagi sukan tamasya Piala Ketua Polis Negara bagi tahun 2024. Baiklah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan yang bakal dipertunjukkan kepada anda ini perlawanan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Penang. Perlawanan akhir untuk merebut tempat kelima bagi kategori Premier. Kami bawakan kepada anda siaran langsung daripada Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru. Selama 4 hari telah kami berkampung di sini untuk menyajikan kepada anda aksi-aksi yang akan dibawa oleh pemain-pemain sukan hoki daripada Polis Diraja Malaysia ini. Jadi, akan saya bacakan senarai nama pemain-pemain yang dibarisi bagi kedua-dua pasukan ini. Bagi pasukan Perak, pasukan ini dibarisi oleh ASP Elda Zarid bin Syadan, Kopral Muhammad Nur Faizi bin Mustafa, Konstabel Muhammad Haris bin Muhammad Yunus, Muhammad Nazri bin Mat Yusof, Kopral Muhammad Rizal bin Hanifah merupakan ketua pasukan yang bertanggungjawab untuk pasukan Perak. Lance Corporal Nur Azri bin Matno, Konstabel Muhammad Hanif Syakir bin Ibrahim, Konstabel Muhammad Suhairi bin Muhammad Syukri, Konstabel Muhammad Ashraf Zuhri bin Mahat, Konstabel Muhammad Sukri bin Setopal, Konstabel Muhammad Badrul Amin bin Jusoh. Penjaga gol pasukan Perak, Saudara Zaidi bin Ibrahim, Konstabel Muhammad Nasrihin Nubli bin Muhammad Bifli, Konstabel Muhammad Zafri bin Nurizam, Konstabel Muhammad Amirul Azim bin Sulaiman, Sarjan Razali Abu Hassan, Lance Corporal Abredin V. Linden anak Andrew, Konstabel Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Fatri. Di bawah kelolaan pengurus pasukan ASP Afandi bin Mat Serudin. Baiklah, untuk pasukan Pulau Pinang pula, pemain-pemain yang berbarisi mewakili pasukan Pulau Pinang. Lance Corporal Muhammad Hafiz Hamidi bin Minggo merupakan penjaga gol pasukan Pulau Pinang. Corporal Muhammad Sanusi bin Mat Hassan, Corporal Dani bin Sunsai, Corporal Muhammad Muhaimin bin Jamaluddin, Lance Corporal Muhammad Amin bin Matnot, Lance Corporal Muhammad Solehul Muklis bin Mughni, Konstabel Muhammad Fakrul Fahmi bin Zaidi, Corporal Muhammad Faiz Patullah bin Muhammad Noor, Konstabel Muhammad Syahmi bin Azhar, Corporal Syahrul Hafizi bin Samsuni, Inspektor Abdul Majid Salimi bin Abu Bakar, Konstabel Aman Syahnan bin Maznan, Korporal Muhammad Khairuddin bin Jasmi, Korporal Muhammad Yusri bin Yusof, juga ketua pasukan bagi pasukan Pulau Pinang ini, SP Fakrul Zaman bin Haji Husin, Inspektor Muhammad Syazwan Dini bin Aminuddin, Korporal Muhammad Nasir bin Zainal Abidin, ASP Muhammad Rizal bin Abdul Rashid. Di bawah kelolaan pengurus pasukan yang bertanggungjawab mengurus pasukan Pulau Pinang, Saudara J. Gopinad anak lelaki Govindan. Kemasukan pemain ke dalam padang untuk memulakan suku yang pertama bagi perlawanan ini. Perlawanan ini bahkan diadili oleh pengadil di sebelah kiri, Saudara Alwin Joshen, manakala di sebelah kanan pula diadili oleh Saudara Zulfauzi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi kategori Premier ini, format akan dimainkan secara 4 suku, di mana 15 minit akan dimainkan untuk satu-satu suku. Bagi kategori Premier ini, permainan dimulakan. Ada kecederaan pula yang dialami oleh pasukan Pulau Pinang di minit yang pertama ini. Sedikit imbasan untuk penonton, sedikit info. Sinilah di mana kecederaan yang dialami oleh pemain jersey nombor 10 ini, Saudara Syarul Hafizi.
tekanan keras yang dilakukan terhadap diri beliau. Baiklah. Sedikit recap untuk kedua-dua pasukan perlawanan sebelum ini, di mana masing-masing berjaya menumpaskan pihak lawan di perlawanan separuh akhir untuk merebut tempat 5 dan ke-6. Untuk pasukan Perak berjaya menundukkan pasukan Johor dengan mata 6-1 pada sesi pagi tadi. Baik, gerakan ini sedang saya asyik mengulas gerakan bijak yang diatur oleh pasukan Perak. Terlalu kemas gerakan ini. Gol yang pertama berjaya dihasilkan oleh pasukan Perak. Lihatlah di ini. Menggelecek melepas pertahanan pasukan Pulau Pinang dan menganugerahkan gol peribadi untuk diri beliau. Juga gol pertama untuk perlawanan akhir kita pada petang ini. Bijak sekali. Gol seawal minit yang kedua berjaya didapatkan oleh pasukan Perak untuk menaikkan lagi moral dan juga semangat pemain-pemain mereka. Bagi pasukan Penang pula, pada sesi pagi tadi bermain di Padang B yang seperti anda dapat lihatkan di seberang sana, berjaya menumpaskan pasukan daripada Sabah dengan mata besar juga saya kira, 4-1 untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir ini. Sedikit info untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-dua pasukan ini, pasukan Perak dan juga sekali lagi bola terlepas. Berjaya dihalang oleh pasukan Pulau Pinang, penjaga gol. Terus laju beliau menebangkan diri untuk menepis bola tersebut. Terselamat gawang gol pasukan Pulau Pinang ketika ini. Sedikit info untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-dua pasukan ini, pasukan Perak dan juga pasukan Pulau Pinang, merupakan berjaya ataupun kedua-dua pasukan ini datang daripada tempat ketiga daripada peringkat kumpulan. Pasukan Perak berada di kumpulan A dan pasukan Penang berada di kumpulan B. Kedua-dua pasukan ini menempatkan masing-masing di tempat yang ketiga di dalam peringkat kumpulan selepas berjaya mendapatkan, bagi pasukan Pulau Pinang mendapatkan 1 kemenangan, 1 seri dan juga 1 kalah. Bagi pasukan Perak pula berjaya mendapatkan 1 kemenangan terhadap pasukan Sabah pada pagi tadi, manakala tidak berhasil 2 lagi perlawanan mereka. Setia bersama kami, akan kami bawakan lebih banyak lagi aksi-aksi yang menarik yang bakal ditunjukkan oleh pemain-pemain ini bagi merebut tempat kelima di dalam kategori Premier. Lagi pemain berjersey nombor 13 ini, saudara Muhammad Badrul Amin, lagi-lagi mengancam gawang gol pasukan Pulau Pinang. Perlu diberi perhatian lebih oleh pertahanan pasukan Pulau Pinang. Salah seorang key player bagi pasukan Perak, kapten pasukan Omar Rizal, juga merupakan key player bagi pasukan Perak. Baik gerakan ini, cuba dilepaskan, tapi pantas reaksi yang ditunjukkan oleh penjaga gol. Ialah terlepas bola ke depan, sedikit laju saya kira bola tersebut tidak berjaya dicapai oleh pemain yang berada di hadapan oleh pasukan Perak tersebut.
Penalti corner jaya didapatkan oleh pasukan Perak. Hasil hayunan daripada pemain daripada luar kawasan D pasukan Pulau Pinang. Baik, cuba nasib dengan hayunan dilakukan. Jaya mendapatkan penalti corner yang pertama untuk perlawanan ini. Peluang untuk pasukan Perak menambahkan lagi jaringan. Pasukan Pulau Pinang perlu berhati-hati kerana agak berbisa juga taktikal yang akan ditunjukkan daripada pasukan Perak ini. Selepas permainan yang ditunjukkan pada sesi pagi, begitu bercemerlang pemain-pemain ini mengambil peluang penalti corner yang diberikan. Baik, cubaan terus terkena kaki pula. Tidak berjaya disambung. Hasil daripada permainan yang dimainkan oleh pasukan Perak pada sesi pagi sebentar tadi. Statistik menunjukkan 6 daripada penalti corner yang didapatkan, 5 daripadanya berjaya diterjemahkan kepada gol untuk pasukan mereka. Jadi successful rate-nya untuk penalti corner pasukan Perak ini hampir mencecah 80% keberhasilan taktikal mereka. Dalam kita menyaksikan perlawanan yang disajikan untuk anda, perlawanan merebut tempat kelima, perlawanan yang sedang berlangsung untuk padang B yang berada di seberang sana, jika penonton-penonton dapat lihat, adalah perlawanan akhir di antara pasukan Johor dan juga pasukan Sabah. Perlawanan merebut tempat ketujuh dalam peringkat Premier ini. Lihatlah gerakan ini. Bijak beliau mengawal bola daripada dua pasukan Pulau Pinang. Serangan berjaya ditintas pemain berjersey nombor 14 ini, saudara Muhammad Yusri, kapten pasukan Pulau Pinang. Gerakan pasukan Pulau Pinang cuba mencari akas pasukan yang berada di sebelah kanan padang. Sekali lagi, key player untuk pasukan Pulau Pinang, pemain yang bersisi nombor 7 dan juga 12 ini, Muhammad Fakhrul Fahmi dan juga Konstable Ahmad Syahnan, lagi-lagi mengancam pertahanan pasukan Perak. Selepas perlawanan yang ditunjukkan, begitu baik mereka menunjukkan prestasi untuk perlawanan yang berlangsung pada malam semalam. Lincah Muhammad Fakhrul Fahmi mengelecek bola. Kawalan kayu dan juga bola yang ditunjukkan begitu kemas. Seperti kayunya itu ada gam, saya rasa. Melekat saja bola pada kayu beliau, mengancam pertahanan pasukan musuh. Beberapa kali gelecekan dibuat, berjaya memasuki kawasan di pihak lawan. Salah faham pula yang berlaku di antara pemain-pemain pasukan Perak, menjerit kapten pasukan dari Muhammad Rizal kepada pemain berjersey nombor 29 Muhammad Nur Syafiq, ingin mengingatkan supaya
membuat hantaran yang lebih kemas selepas ini. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak, cuba untuk menuju ke depan, berjaya masuk ke dalam D. Kemas pertahanan yang dilakukan saudara Muhammad Syahmi, menidakkan kemajuan daripada pasukan Perak. Free hit untuk pasukan Perak. Dilambungkan mencari rakan pasukan yang berada di depan. Dibawa masuk. Tapi dipintas pula. Masih lagi berada dalam kawalan pasukan Perak. Cuba mencari kaki pertahanan pasukan Pulau Pinang. Tidak berjaya. Bola bertukar tangan kepada pasukan Pulau Pinang. Tapi ditahan kemas oleh pemain ini. Meluru beliau ke depan untuk melakukan serangan. Tidak dibenarkan. Dan itulah penalti corner berjaya didapatkan. Kita lihat sekali lagi. Jaya untuk masuk ke dalam. Ada terjahan keras pula yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Seterusnya menghadiahkan penalti corner yang kedua untuk pasukan Perak. Sekali lagi saya ingatkan, agak berbisa gerakan ataupun taktikal daripada pasukan Perak ini. Hampir ke semua penalti corner yang diambil berjaya untuk menjaringkan gol. Terancam seketika gawang gol pasukan Pulau Pinang. Cubaan yang dilakukan bijak ke belakang mencari pemain. Dan gol yang berjaya didapatkan oleh pasukan Perak. Sudah saya katakan sebentar tadi, begitu unik taktikal yang ditunjukkan oleh pasukan Perak ini. Lihatlah di mana dummy untuk diberikan pemain yang berada di belakang beliau. Seterusnya, laju pukulan yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 13, saudara Muhammad Badrul Amin, untuk memberikan gol yang kedua untuk pasukan Perak. Sudah saya katakan, berbisa penalti corner daripada pasukan Perak. Cubaan mencari kaki. Tidak berjaya. Dikawal kemas oleh pertahanan pasukan Perak. Kesalahan yang dilakukan oleh main pasukan Perak. Kawalan yang kemas ditunjukkan saudara Muhammad Badrul Amin, yang baru saja berjaya menjaringkan gol yang kedua untuk pasukan Perak. Cubaan mencari kaki lagi saya kira. Bijak pemain-pemain pasukan Perak ini. Sejurus bola berjaya dimasukkan ke dalam D pasukan Pulau Pinang. Kaki yang cuba dicari oleh pemain-pemain ini untuk mendapatkan penalti corner yang seterusnya. Bijak. Mereka tahu penalti corner mereka berbisa dan itu yang cuba yang dilakukan. Simple play yang ditunjukkan. Cuba untuk mencari penalti corner yang seterusnya. Tidak mahu bermain secara susah. Siren dibunyikan untuk menamatkan suku yang pertama dengan mata semasa. Perak di depan 2 tanpa balas. Kembali lagi untuk suku yang kedua sebentar saja lagi.
Kita teruskan babak perlawanan untuk suku yang kedua. Perlawanan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Pulau Pinang. Dengan berkedudukan semasa Perak mendahului pasukan Pulau Pinang 2 mata di hadapan. Perak 2, Pulau Pinang 0. Untuk pengetahuan penonton semua, mana-mana penonton yang berada di kawasan Johor Bahru ini, bolehlah datang ke kawasan Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru ini bagi memeriahkan lagi event yang ada untuk hari ini. Banyak booth-booth ataupun kemah-kemah yang dibuka di depan stadium untuk penonton-penonton cuci mata, orang kata. Ada booth makanan, ada booth pakaian, ada juga pameran Muzium Polis Diraja Malaysia. Bolehlah anda semua membawa keluarga, membawa anak-anak untuk berseronok di sini. Ada juga cabutan bertuah di mana hadiah utama yang bakal diberikan kepada seseorang yang bertuah merupakan sebuah motosikal 135cc kalau tak salah saya sebentar tadi. Basikal juga ada. Ada kira-kira 6 basikal. Pembetulan berpuluh-puluh basikal yang akan diberikan secara percuma kepada individu yang bertuah. Siapa rasa bertuah, bolehlah datang sini. Kita ada cabutan bertuah, boleh daftar dulu, ambil nombor, tunggu sehingga nombor yang akan diumumkan. Kita kembali ke tengah padang untuk penalti corner yang seterusnya untuk pasukan Perak. Penalti corner yang ketiga saya kira. Selepas berhasil untuk menjaringkan gol yang kedua menerusi penalti corner yang kedua sebentar sahaja tadi. Terancam sekali lagi gawang gol pasukan Pulau Pinang. Penalti corner pasukan Perak. Terlepas pula tahanan yang ingin dilakukan. Kurang kemas tahanan yang dilakukan oleh Muhammad Badrul Amin. Ke belakang bola tersebut. Terkubur peluang pasukan Perak untuk menjaringkan gol yang seterusnya. Terselamat gawang gol pasukan Pulau Pinang. Mampu menarik nafas lega seketika. Bola itu kurang kemas pula tahanan yang ingin dilakukan. Fakrul Fahmi cubaan mencari rakas pasukan. Berjaya dipatahkan oleh kapten pasukan Muhammad Rizal. Bola untuk pasukan Pulau Pinang ada di kawasan mereka sendiri. Pukulan ke depan dilakukan. Tahan kemas, berjaya diambil semula. Mencari rakas pasukan. Cari saudara Ahmad Syahnan. Bola berjaya diambil. Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan Perak. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang mengatur gerakan. Mencari rakas pasukan yang berada di belakang. Berjaya dikawal kemas.
Pertahanan baik yang ditunjukkan oleh pemain daripada pasukan Perak. Saudara Muhammad Sukri sebentar tadi. Keluar pula bola daripada permainan. Bola untuk pasukan Pulau Pinang diambil oleh saudara Fakrul Fahmi. Terlepas pula bola yang ingin ditahan. Jaya untuk membuat recovery. Membenarkan pasukan Pulau Pinang mengatur gerakan. Cari kapten pasukan pada berjersey nombor 10, saudara Syarul Hafizi. Terus kepada Aman Syahnan. Cari rakas pasukan. Jaya pula dihentikan saudara Muhammad Nur Faizi. Jika tidak, semestinya kosong pemain pasukan Pulau Pinang yang berada di belakang beliau, saudara Muhammad Amirul Amin. Sebentar saja tadi. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang. Berjaya untuk mendapatkan penalti corner yang seterusnya ataupun yang pertama untuk pasukan Pulau Pinang. Di sini cubaan dilakukan, ditepis keluar oleh penjaga gol. Cuba didapatkan kembali, tapi kesalahan pula yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Perak. Menghadiahkan penalti corner yang pertama untuk pasukan Pulau Pinang. Akan diambil oleh saudara Aman Syahnan, bertanggungjawabkan untuk menghantar bola tersebut. Yang berada di tengah, saudara Fakrul Fahmi, saudara Syarul Hafizi, saudara Muhammad Nasir dan juga saudara Muhammad Rizal. Apakah taktikal yang akan dilakukan oleh mereka? Tahanan kemas, cubaan dilakukan, straight terus. Bijak terus meluru menemui jaring gol pasukan Perak. Kita lihat sekali lagi, pukulan yang padu dilakukan oleh saudara Fakrul Fahmi. Meluru terus masuk untuk menghasilkan gol yang pertama untuk pasukan Pulau Pinang. Masih tidak mahu mengalah. Cabaran demi cabaran yang dilakukan oleh pasukan Pulau Pinang. Tekanan demi tekanan. Cuba untuk merapatkan jurang mata ataupun mengejar kedudukan pasukan Perak. Satu lagi gol yang diperlukan untuk pasukan Pulau Pinang menyamakan kedudukan dengan pasukan Perak. Kedudukan semasa Perak 2, Pulau Pinang 1. Masa diberhentikan kerana ada sedikit cubaan untuk mengeluarkan bola daripada gawang gol pasukan Perak. Dah ya. Bola berjaya dikeluarkan. Satu soalan. Ada banyak bola yang berada di tepi padang. Kenapa bola yang dijaringkan di dalam gol itu yang perlu dibawa ke tengah untuk memulakan perlawanan? Sedangkan dapat kita lihat setiap kali bola terkeluar dari permainan, ada saja individu yang menyerahkan bola kepada pemain. Tetapi kali ini bola yang dijaringkan juga dipilih untuk dibawa ke tengah dan memulakan perlawanan. Masa dihentikan sekali lagi. Ada kecederaan yang dialami oleh pasukan Pulau Pinang. Terbaring beliau. Medik berlari masuk, membawa stretcher. Sinilah di mana insiden berlaku. Bola cuba dibawa masuk. Tergelincir saya kira pemain daripada pasukan Pulau Pinang, saudara Muhammad Nasir sebentar tadi, mengakibatkan beliau perlu dikeluarkan. Tidak mengapa. Semestinya usaha keras sudah pun ditunjukkan oleh saudara Muhammad Nasir untuk suku yang pertama dan juga suku yang kedua ini.
Pemain dibawa keluar, diusung menggunakan stretcher. Ditukar. Masukkan pemain berjersey nombor 2 ini, saudara Muhammad Sanusi, untuk menggantikan rakan sepasukan beliau. Serangan yang dilakukan pasukan Perak masih belum berjaya menembusi ke dalam kawasan D. Berjaya tetapi bijak dipintas. Pengawalan bola oleh kapten pasukan Perak. Jaya diambil. Jadi akan pasukan yang berada di belakang. Saudara Aman Shahnan mengatur gerakan di sini. Cuba menggelecek. Berjaya ataupun tidak, beliau memasuki. Tidak dibenarkan pula gerakan beliau. Kesalahan dilakukan. Sudah pun kosong ruang yang ada di depan beliau. Tapi kawalan bola yang tidak berjaya, saya kira. Diasak 3 orang pemain, tetapi tenang saja saudara Muhammad Hanif Syakir sebentar tadi. Mengawal bola. Seterusnya memberikan kepada rakan sepasukan. Bola ditolak, mencari Aman Shahnan. Gerakan cuba menemukan rakan sepasukan saudara Muhammad Rizal di tengah padang. Tetapi dihentikan oleh kapten pasukan Perak. Kesalahan pula dilakukan oleh beliau. Tenang, tenang, kata pengadil. Menunjukkan hand sign kepada kapten pasukan ini untuk memberikan peluang kepada pasukan Pulau Pinang mengatur serangan. Balik kepada saudara Muhammad Hafizi. Cubaan dilakukan, mencari, berjaya. Lihatlah gerakan ini, hasil tolakan daripada saudara Syarul Hafizi, di mana ianya bermula. Tolakan tampanan yang dilakukan oleh saudara Fakrul Fahmi disambung oleh saudara Muhammad Rizal yang berada di far post gawang gol pasukan Perak. Bijak. Buat gerakan serangan untuk menyamakan kedudukan dengan pasukan Perak. Kedudukan semasa Pulau Pinang 2, Perak 2. Sudah saya katakan, barisan penyerangan untuk pasukan Perak ini, untuk pasukan Pulau Pinang, maafkan saya, sangat berbisa. One-two ditunjukkan di antara Ahmad Shahnan dan juga Muhammad Sanusi. Sekali lagi, Muhammad Sanusi kepada saudara Ahmad Shahnan. Fakrul Fahmi berjaya menggelecek ke dalam. Apakah berjaya? Masih lagi dalam kawalan. Tolakan kepada pihak lawan pula yang dilakukan. Selamat gawang gol pasukan Perak sekali lagi. Combo 3 pemain penyerang pasukan Pulau Pinang ni sangat berbisa, saya kira. Saudara Fakrul Fahmi, saudara Aman Shahnan dan juga saudara Amirul. Sangat berbahaya. Perlu diberikan tumpuan yang lebih oleh pertahanan pasukan Perak. Jika tidak, akan mendatangkan musibah untuk pasukan mereka. Saudara Fakrul Fahmi mempunyai skill pengawalan bola yang kemas. Saudara Aman Shahnan pula bijak mencari ruang. Saudara Muhammad Amirul pula, support yang ditunjukkan sangat baik. Semakin menarik dan semakin panas perlawanan ini. Pulau Pinang berjaya untuk mengikat kembali
Pasukan Perak yang seketika tadi mendahului dengan 2 mata di depan. Bijak tampanan yang dilakukan oleh Ahmad Syahnan. Berjaya ataupun tidak? Gol sekali lagi yang dihasilkan oleh saudara Ahmad Syahnan. Sudah saya katakan pemain ini bijak mencari ruang. Di mana ruang kosong yang ditinggalkan oleh pasukan Perak, di situ bakal pemain ini berada. Lihat sekali lagi. Gelecekan yang dilakukan untuk menumpaskan 3 pertahanan pasukan Perak, menghasilkan gol yang ketiga. Sorak beliau berjaya menghasilkan gol untuk mendahului pasukan Perak. Bangkit dari ketinggalan, kini mendahului pasukan Pulau Pinang. Sepertinya mempunyai semangat yang baru disuntik ke dalam diri setiap pemain pasukan Pulau Pinang ini. Tidak mahu menunjukkan sifat mengaku kalah. Berjaya mengikat pasukan Perak dan kini berjaya mendahului. Tamat untuk suku yang kedua. Dengan keputusan, Pulau Pinang berjaya mendapatkan 2 gol. 3 gol saya kira. Semuanya di dalam suku yang ketiga. Yang kedua. Kembali lagi. Dalam suku yang ketiga sebentar saja lagi.
Kita teruskan perlawanan untuk babak suku yang ketiga. Ada sedikit salah faham saya kira, melibatkan kapten pasukan Perak dan juga pengadil perlawanan untuk memberikan free hit untuk pasukan Pulau Pinang. Bijak pemain ini. Sedikit saja tampanan yang diperlukan. Jauh beliau melihatkan rakan sepasukannya yang berada di tempat yang kosong itu, tapi berjaya dipintas pula oleh pertahanan pasukan Perak. Sekali lagi, penalti corner berjaya didapatkan oleh pasukan Pulau Pinang. Hasil tolakan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Perak. Silat semula. Free hit untuk pasukan Pulau Pinang. Cubaan mencari rakan pasukan yang berada di dalam D pasukan Pulau Perak ditolak pula. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan, saudara Alwin Joshen, menghadiahkan penalti corner buat pasukan Pulau Pinang. Peluang untuk menjarakkan lagi mata. Kemas. Tolakan berjaya ditepis. Bersahaja saja penjaga gol ini. Sekali lagi, kekerasan yang berlaku menghadiahkan penalti corner sekali lagi untuk pasukan Pulau Pinang. Ada kad yang bakal dilayangkan untuk pemain berjersey nombor 10 ini, saudara Muhammad Suhairi. Hasil kekerasan yang ditunjukkan. Kekurangan seorang pemain ketika ini pasukan Perak. Dilayangkan pula kad kuning sebentar tadi. Penalti corner yang ketiga untuk pasukan Pulau Pinang. Saudara Aman Syahnan yang akan dipertanggungjawabkan untuk mengambil penalti corner ini. Sekali lagi, peluang untuk pasukan Pulau Pinang mendapatkan gol yang keempat dalam perlawanan ini. Bijak menggunakan taktikal pasukan Perak. Cubaan tersasar pula sedikit saja. Menggunakan taktikal yang hampir sama dilakukan oleh pasukan Perak. Masa dihentikan. Mencari bola lagi belakang gawang gol pasukan Perak. Sekali lagi, mengapa bola itu yang perlu digunakan untuk dimulakan perlawanan? Banyak lagi bola yang berada di tepi. Satu bola telah pun bergolek masuk ke dalam padang, tetapi tidak mahu menggunakan bola tersebut. Saya rasa juga begitu. Bola tersebut mempunyai sesuatu untuk pasukan Perak. Jak. Kapten pasukan Muhammad Yusri lebarkan ke kiri padang. Cari rakan kosong. Tetapi terlepas pula, gagal membuat tampanan yang kemas oleh saudara Muhammad Amirul. Hasil lantaran daripada saudara Muhammad Syarul Hafizi sebentar tadi. Sekali lagi, saudara Fakrul Fahmi dipersalahkan pemain Perak ini. Jadi diambil peluang pasukan Pulau Pinang mengatur serangan. Dipintas pula oleh pemain berjersey nombor 11, saudara Muhammad Ashraf Zuhri. Memberi peluang kepada pasukan Perak mengatur serangan. Mencari rakan pasukan, berjaya menemui. Cobaan dilakukan bijak sekali.
berada di kawasan yang agak sempit bagi beliau. Tetapi berjaya untuk mendapatkan gol bagi pasukan Perak. Kita lihat sekali lagi tampanan yang kemas dilakukan main ini. Terus membuat pukulan menggunakan backstick untuk mampulah gunakan pukulan reverse stick sebentar tadi. Main berjersey nombor 13 Muhammad Badrul Amin. Bijak sekali pemain ini. Daripada kawasan far post, menghayun bola tersebut menemui near post gawang gol pasukan Pulau Pinang. Pasukan Perak berjaya mengikat kedudukan untuk suku yang ketiga ini. Kedudukan semasa Perak 3, pasukan Pulau Pinang 3. Kurang kemas pula antaranya dilakukan. Terus diambil laju oleh kapten pasukan Perak. Sekali lagi, pemain yang tidak dibenarkan. Penalti stroke akan dianugerahkan kepada pasukan Perak. Hasil kekerasan yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 9 pasukan Pulau Pinang, Muhammad Syahmi. Kita lihat sekali lagi tolakan keras yang dilakukan terhadap pemain pasukan Perak, Muhammad Badrul Amin. Jelas kekecewaan yang ditunjukkan daripada reaksi muka pemain-pemain pasukan Pulau Pinang ini. Baru saja tadi dapat mendahului pasukan Perak. Penalti stroke pula didapatkan oleh pasukan Perak. Bisa dibunyikan. Bijak pemain ini. Tidak menyia-nyiakan peluang yang ada, yang disajikan di depan mata beliau. Terus menemukan jaring di belakang gawang gol pasukan Pulau Pinang. Untuk pasukan Perak kembali berada di hadapan pasukan Pulau Pinang pada suku yang ketiga ini. Semakin sengit perlawanan di antara kedua pasukan ini. Saling berbalas gol di antara kedua pasukan. Serangan diatur oleh pasukan Pulau Pinang. Bola berada di dalam kawalan Muhammad Amirul. Gagal pula menemukan rakan sepasukan. Kesalahan yang dilakukan pasukan Pulau Pinang. Patah balik bola ke belakang untuk mengambil free hit bagi pasukan Perak. Diambil oleh kapten pasukan, saudara Muhammad Rizal. Cuba untuk melihat seketika, mencari rakan sepasukan yang berada di depan. Tidak berjaya pula ditemukan. Bola terkena kaki pasukan Perak. Laju kapten pasukan ini mengambil bola. Cuba untuk memerangkap pertahanan pasukan Pulau Pinang dengan mencari kaki pertahanan. Mendapatkan penalti corner, tidak berjaya. Giliran Pulau Pinang mengatur serangan. Patah balik ke tengah padang. Bola dikawal kemas oleh saudara Syarul Hafizi. Tolak ke depan, jauh pula saya kira. Kecewa beliau. Dahlah jauh, laju pula tu. Tak sempat dia ingin mengejar bola tersebut. Hanya mampu membiarkan saja bola tersebut keluar daripada permainan.
Tenang, kata pengadil. Not on the mark, saya kira. Pukulan terus, cari rakan sepasukan yang berada di hadapan, tetapi sedikit kuat, saya kira. Fakrul Fahmi, lambungan dilakukan, mencari Aman Shahnan, berjaya dikawal, tergelincir pula beliau. Masih lagi Aman Shahnan. Terkeliru sedikit antara pemain-pemain pasukan Pulau Pinang ini. Miscommunication, saya kira. Terlepas pula, terkeluar bola daripada permainan. Kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Perak sebentar tadi. Bola bertukar tangan milik pasukan Pulau Pinang yang akan diambil oleh saudara Fakrul Fahmi. Terus laju beliau bergerak ke hadapan, cubaan mencari rakan pasukan. Masih lagi Pulau Pinang. Tidak dibenarkan hadangan yang dilakukan pertahanan pasukan Perak. Terkena kaki. Free hit untuk pasukan Pulau Pinang. Bijak pemain berjersey nombor 11 ini membaca gerakan yang akan ataupun hantaran yang akan dilakukan. Memintas saja bola. Lambungan ke depan, cubaan mencari saudara Muhammad Badrul Amin. Masih lagi beliau. Cubaan dilakukan, bijak. Gerakan solo yang ditunjukkan oleh beliau daripada luar kawasan D pasukan Pulau Pinang. Meluru masuk dalam gawang. Ialah gerakan solo menggelecek 3 pertahanan pasukan Pulau Pinang. Pukulan dilakukan. Terus meluru di bawah kelengkang penjaga gol pasukan Pulau Pinang untuk menghadiahkan gol yang seterusnya untuk pasukan Perak. Terus berada selesa di hadapan 2 mata. Di hadapan pasukan Pulau Pinang. Perak 5, Pulau Pinang 3. Sebentar tadi beliau melakukan celebration Cristiano Ronaldo. 2 kali sudah beliau melakukan selebrasi ini. Saya kira-kira beliau mengetahui beliau dirakam daripada atas ini. Jadi beliau pun melakukan selebrasi yang begitu bergaya sambil memuncungkan bibir menjerit su. Bola untuk pasukan Pulau Pinang. Diasak keras. Pemain pasukan Perak tidak dibenarkan. Kita lihat sekali lagi. Gerakan solo yang dilakukan oleh saudara Badrul Amin. Pukulan kencang untuk menghasilkan gol yang seterusnya. Ialah selebrasi yang dilakukan. Jadi dipintas. Tidak percaya menemui rakan sepasukan yang berada di depan. Lambungan dilakukan. Salahkan pula pemain jersey nombor 10 ini, saudara Syahrul Hafizi. Bola untuk pasukan Perak. Mengatur serangan. Gerakan daripada sebelah kanan padang. Cari rakan sepasukan yang berada di hadapan. Cubaan untuk menggelecek. Tidak lepas pula. Baik pertahanan yang ditunjukkan oleh pemain pasukan Pulau Pinang ini. Pukulan ke depan. Terus dilakukan. Berjerit
Pemain-pemain ini meminta bola kepada individu yang bertanggungjawab memegang bola di luar padang. Lambungan dilakukan, mencari akas pasukan oleh Fakrul Fahmi sebentar tadi. Berjaya dipintas. Belakang ke depan, siren pula dibunyikan untuk menamatkan separuh. Maafkan saya, untuk menamatkan suku yang ketiga bagi perlawanan ini. Perak berjaya mendapatkan 2 mata untuk kembali mendahului pasukan Pulau Pinang. Dengan mata Perak 5, Pulau Pinang 3. Kembali untuk suku yang keempat sebentar saja lagi.
Kita teruskan perlawanan untuk suku yang keempat. Merupakan suku yang terakhir bagi perlawanan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Pulau Pinang. Perlawanan bagi merebut tempat kelima untuk kategori Premier. Seperti yang dipertunjukkan di tengah padang, penalti corner berjaya didapatkan oleh pasukan Pulau Pinang. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang menghasilkan jaringan yang keempat. Seterusnya merapatkan lagi jurang di antara pasukan mereka. Penalti corner pasukan bijak. Masuk terus ke dalam gawang gol pasukan Perak. Kita lihat sekali lagi pukulan daripada saudara Fakrul Fahmi berjaya menemui gawang gol pasukan Perak. Baru saja saya katakan peluang untuk pasukan Pulau Pinang merapatkan jurang yang ada di kedua-dua pasukan. Berjaya memanfaatkan peluang yang ada. Kedudukan semasa Pulau Pinang 4, pasukan Perak 5. Kembali semangat saya kira pemain-pemain pasukan Pulau Pinang ini selepas mendapatkan jaringan yang keempat sebentar tadi. Kena kaki pula tahanan yang dilakukan. Laju beliau mengambil. Jaya dihalang oleh penjaga gol pasukan Pulau Pinang. Sekali lagi terselamat pasukan Pulau Pinang daripada ditembusi. Giliran pasukan Pulau Pinang untuk mengatur serangan. Jauh pula tolakan dilakukan. Ada pertembungan di antara pemain ini. Kad kuning dilayangkan kepada pemain pasukan Pulau Pinang. Saudara Syarul Hafizi dilayangkan kad kuning kerana ada kesalahan yang dilakukan beliau merempuh pertahanan pasukan Perak sebentar tadi. Pasukan Perak mengatur serangan secara perlahan di kanan padang. Jaya melintaskan bola tersebut, tetapi tiada sebarangan sentuhan pula yang dilakukan oleh rakan sepasukan. Lepas terus keluar daripada permainan sebelah kiri padang. Fakrul Fahmi kena kaki. Laju beliau melambungkan bola mencari saudara Aman Syahnan. Gagal pula tahanan yang dilakukan. Sayang sekali. Kosong saya kira kedudukan beliau. Giliran pasukan Perak. Percubaan dibawa masuk bola ke dalam D. Jaya dikawal kemas pertahanan pasukan Pulau Pinang. Dihalang pula oleh pertahanan pasukan Perak. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Saudara Alwin Joshen. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang menerusi saudara Aman Syahnan di sebelah kiri padang. Gagal pula menemui rakan sepasukan. Cubaan mencari bantuan, tidak kesampaian. Bola milik pasukan Perak. Kapten pasukan mengatur serangan, cuba mencari rakan pasukan yang berada di tengah. Pertembungan di antara kedua-dua kapten pasukan daripada Pulau Pinang dan juga pasukan Perak. Dilayangkan lagi kad kuning untuk kapten pasukan Pulau Pinang, saudara Muhammad Yusri, jersey nombor 14.
Tidak berpuas hati kapten pasukan Perak. Menyerahkan band kapten kepada rakan sepasukan saudara Muhammad Rizal untuk menggalas tugas sebagai kapten pasukan sementara untuk perlawanan suku yang keempat ini. Terlepas tetapi berjaya diambil kembali. Ada satu lagi kad yang bakal dilayangkan kepada pemain Perak. Saudara Muhammad Sukri bin Stopal atas kesalahan beliau yang dilakukan ke atas pemain Pulau Pinang. Laju Fakrul mengambil bola. Cuba untuk mencari kaki saya kira, tapi tidak berjaya. Masih lagi dalam kawalan pasukan Pulau Pinang. Dibawa masuk oleh kapten pasukan. Jaya dikeluarkan, tidak dibenarkan pula. Sekali lagi peluang untuk pasukan Pulau Pinang berada di kawasan pasukan Perak. Perlu berhati-hati mengatur serangan dengan teliti. Laju pula bola yang ditolak. Bola untuk pasukan Pulau Pinang melebarkan serangan di bahagian kiri padang. Cubaan mencari rakan pasukan berjaya menemui Aman Syahnan di dua hadapan. Bawa masuk. Penalti corner pula berjaya didapatkan oleh pasukan Pulau Pinang. Hasil gerakan menerusi pemain berjersey nombor 12 ini, saudara Aman Syahnan. Gembira beliau mendapatkan penalti corner yang seterusnya untuk pasukan Pulau Pinang. Lihat, sinilah gerakan yang diatur oleh beliau. Cubaan memasuki di pasukan Perak. Kesalahan pula yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Perak. Peluang untuk pasukan Pulau Pinang untuk menyamakan kedudukan di suku yang terakhir ini memasuki minit yang ke-11 permainan. Penalti corner untuk pasukan Pulau Pinang. Peluang ditahan kemas. Sekali lagi. Terlalu awal penalti corner itu diambil. Ataupun terlalu awal pasukan Perak keluar daripada gawang gol. Kurang satu pertahanan pasukan Perak. Kesilapan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ashraf Zuhri sebentar tadi. Awal sedikit saya kira. Peluang Pulau Pinang, bijak. Ditepis pula oleh penjaga gol pasukan. Bijak pemain Aman Syahnan ini. Bijak sekali beliau. Mencari satu lagi penalti corner. Hanya perlu menolakkan sedikit saja bola tersebut ke kaki pertahanan pasukan Perak.
untuk mendapatkan penalti corner yang seterusnya. Boleh ni? Penalti corner untuk pasukan Pulau Pinang. Sekali lagi peluang diberikan. Kemas umpanan yang dilakukan. Bijak. Hayunan dilakukan. Satu lagi penalti corner berjaya dihasilkan. Gerakan yang menarik ditunjukkan tetapi dihalang pula. Kena kaki pertahanan pasukan Perak. Sekali lagi penalti corner untuk pasukan Pulau Pinang. Tidak pasti penalti corner yang keberapa. Kita memasuki minit yang ke-13 perlawanan. Berbaki 2 minit sahaja lagi. Pasukan Pulau Pinang perlu memanfaatkan peluang ini untuk mengikat pasukan Perak. Perlawanan dihentikan sekali lagi. Apa yang berlaku sebentar, menjerit-jerit pemain yang berada di bench tepi padang. Saya pun kurang pasti apa yang berlaku. Masa dihentikan sekali lagi. Akan ada perbincangan yang dilakukan. Perbincangan yang bakal dilakukan oleh kedua-dua pengadil perlawanan. Di antara saudara Alwin Joshen dan juga Zul Fauzi. Apa yang mereka bincangkan. Menunjukkan thumbs up kepada penjaga masa yang berada di tepi padang. Time on kembali. Penalti corner untuk pasukan Pulau Pinang. Peluang untuk mereka. Tahan kemas. Cubaan dilakukan. Kena badan pula. Dihentikan perlawanan. Kita lihat sekali lagi. Pukulan yang dilakukan. Tepat terkena tangan pemain ini. Sakit saya kira. Bola yang dipukul. Laju. Hampir memasuki minit yang ke-14. Berbaki 1 minit saja lagi untuk pasukan Pulau Pinang mengatur serangan, mencari mata pengikat. Sekali lagi. Tidak dibenarkan. Kesalahan oleh pasukan Pulau Pinang. Laju pemain ini membawa bola ke depan. Cuba mencari rakan pasukan. Pukulan ke depan. Ayunan dilakukan. Bola terkeluar dari permainan. Bola milik pasukan Perak. Saya kira mereka ini cuba untuk membazirkan masa saja. Kerana masa sudah pun berada di minit-minit yang terakhir. Tidak dibenarkan pukulan menggunakan backstick saya kira. Bola untuk pasukan Perak. Serangan dilakukan, dimulakan oleh kapten pasukan. Cubaan mencari kaki saya kira. Tapi tidak berjaya, masih lagi dalam kawalan pasukan Perak. Berjaya mendapatkan penalti corner. Untuk pasukan Perak. Tidak berpuas hati saya kira pemain-pemain pasukan Pulau Pinang. Meluru mereka untuk mendapatkan pengadil. Cubaan membantah tidak dibenarkan. Penalti corner pasukan Perak. Kurang kemas.
Simpanan yang dilakukan. Naik sedikit bola dan siren dibunyikan. Menandakan tamat sudah perlawanan di antara pasukan Perak dan juga Pulau Pinang ini. Dengan berkesudahan, pasukan Perak berjaya menundukkan pasukan Pulau Pinang. Dengan mata 5 berbalas 4. Saling berbalas gol kedua-dua pasukan ini. Bermula dengan pasukan Perak berjaya mendahului dengan 2 mata di hadapan. Pasukan Penang berjaya mengikat. Dan berkesudahan dengan Perak berjaya memenangkan perlawanan. Perak 5, Pulau Pinang 4. Sekian saja untuk perlawanan bagi kategori Premier merebut tempat yang kelima. Kembali lagi sebentar sahaja lagi bersama kami untuk perlawanan separuh akhir bagi kategori Premier. Pertembungan di antara Pulapol, KL dan juga pasukan Selangor. Kekal setia bersama kami. Kembali lagi sebentar saja lagi. Sekian, terima kasih.